Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mengikuti siri kuliah secara online melalui FB Live anjuran NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group yang dikenali sebagai ARG, yang mana kita membaca, memahami dan mengambil manfaat insya-Allah dari isi kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah penjelasan sifat 50 yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita telah sampai ke muka surat 85 ya. Semalam tu kita huraikan tentang sifat wajib yang pertama bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat wujud, yang itu kita hanya sempat bergerak beberapa baris sahaja, kerana kita spend banyak masa untuk menjelaskan persoalan yang ditanya oleh seseorang melalui messenger, tentang bagaimana kita mengatakan bahawa kita beriman akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat, tapi dalam masa yang sama kita itu mengatakan bahawa Allah Ta'ala wujud tanpa bertempat. Kerana ada sangkaan sebahagian menyangkakan kalau kita itu yakin bahawa di hari akhirat nanti kita akan melihat Allah, bermakna Allah itu bertempat. Jadi saya telah huraikan secara tulisan dalam posting saya semalam dan juga secara lisan dalam kuliah kita semalam, bahawa tanggapan sedemikian adalah batil kerana cuba memasang pada Allah Ta'ala apa yang berlaku kepada makhluk. Ya, ada benda-benda yang ada talazum, ada saling memestikan pada makhluk, tetapi batal kalau kita cuba untuk aplikasikan talazum, iaitu saling memestikan yang sama pada Allah Ta'ala, dia akan jadi terbatal. Contoh yang mudah kita faham adalah ada talazum, saling memestikan pada makhluk antara adanya makhluk itu, wujudnya makhluk itu dengan yang mewujudkan makhluk. Maknanya selagi mana makhluk itu wujud, kita yakin pasti ada yang mewujudkan dia. Atau dalam konteks yang lebih tidak begitu asal, tapi kita guna istilah cipta juga, mencipta telefon, mencipta kereta, mencipta kapal terbang. Sebenarnya itu bukan satu bentuk penciptaan pun. Orang sebenarnya tidak mencipta telefon atau tidak mencipta kereta atau tidak mencipta kapal terbang. Mereka cuma memproses bahan-bahan yang telah tercipta. Maknanya mereka bukan create handphone out of nothing, dia bukan create kereta out of nothing, dia bukan create kapal terbang out of nothing. Dia sebenarnya dia hanya memproses, misalnya handphone, diproses logam, dileburkan, dibekukan, dibentuk, diikat, dipasang, campur lagi dengan plastik dan sebagainya.
dengan getah apa ataupun bahan lah. Jadi sebenarnya bahan itu bukan diciptakan. Bahan itu telah ada. Hanya kan manusia ini mengambil, mencampur, memproses, memotong, membentuk, mengikat, skru dan sebagainya. Maka jadilah satu yang dikatakan handphone. Sebenarnya bukan cipta pun. Dalam keadaan demikian pun, kita tak boleh bayangkan ada ni, misalnya ni handphone. Ada handphone. Lalu saya katakan handphone ini dia tercipta dengan sendiri. Tak ada orang boleh terima. Tak ada orang yang berakal sihat boleh terima. Kerana dia ada talazum. Dia ada saling memistikan antara wujudnya telefon dengan orang yang mewujudkan telefon itu. Kalau dalam konteks yang longgar kita boleh kata wujudnya telefon menunjukkan ada manusia yang mencipta telefon tersebut. Itu dalam bahasa yang longgar lah. Kalau dalam bahasa yang strict, tak boleh kita katakan manusia menciptakan telefon kerana bahan-bahan untuk membentuk telefon itu telah ada, bukan manusia ciptakan. Dalam bentuk yang strict kita kata wujudnya telefon itu ada talazum, ada memastikan bahawa ada manusia yang memproses bahan-bahan yang telah wujud lalu membentuk telefon. Itu ada talazum di situ. Tapi kalau kita cuba nak pasang talazum yang sama kepada Allah Ta'ala, bila kita kata oleh kerana Allah wujud, maka pasti ada yang mewujudkan Allah terbatal. Kerana itulah kita katakan kena faham ayat yang muhkamat itu sebagai dasar kita. Iaitu laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang seperti Allah. Jadi Allah tidak sama dengan yang lain dan yang lain tidak sama seperti Allah. Kalau yang lain wujud mereka memerlukan kepada yang mewujudkan, maka yang itu terbatal pada Allah Ta'ala. Wujud Allah tidak ada yang mewujudkan. Itu yang kita akan bincangkan pada malam ini insya-Allah. Di antara sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat wujud. Terjemah dalam bahasa Melayu ada, bahkan wujud pun telah dimelayukan sebenarnya. Dengan erti bahawa wujudnya Allah itu wajib menurut akal. Maknanya akal yang sihat tidak boleh terima Allah tidak ada. Itu makna wajib di sini. Bukan wajib syarak yang buat dapat pahala, tak buat berdosa, bukan. Tapi dialah wajib akli. Akal yang sihat tidak boleh terima Allah tak wujud. Dan wujud Allah Ta'ala itu bukan kerana satu alasan. Dengan erti, saya ulang di antara sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat wujud. Artinya ada. Dengan erti bahawa wujud kerana zatnya. Memang Allah wujud. Bukan kerana satu alasan, illah. Dan bukan kerana sebab akibat. Maknanya illah tu kerana sesuatu, kerana diadakan misalnya. Ataupun kerana sebab akibat. Macam kita katakan, kita bercocok tanam, sebab bercocok tanam tu wujudlah pokok, wujudlah tanaman. Bukan. Allah Ta'ala bukan wujud begitu. Kerana sebab dan akibat, cause and effect, bukan. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala wujud bukan kerana sesuatu illah, sesuatu alasan, sesuatu sebab, dan bukan juga kerana natijah daripada cause and effect. Sebagaimana misalnya kita kata bila bersama suami dan isteri dengan hubungan suami isteri, maka wujudlah anak, wujudlah baby. Itu kan ada sebab akibat, cause and effect. Cause-nya adalah kerana bersama suami isteri, efeknya adalah dapat anak. Tidak demikian wujud Allah Ta'ala. Oleh kerana itulah Allah disebut dengan wajibul wujud. Wujud yang wajib, yang sekali-kali tidak menerima tiada. Adapun wujud imbang, antara ada dan tak ada itu mungkin. Orang yang kahwin, masa PKP ni misalnya, tak tahulah, kita pun tak faham juga kalau kahwin masa PKP ni kena social distancing ataupun tidak. Kalau kena social distancing, tak adalah kalut nak kahwin lagi. Tapi kalau tak perlu social distancing, lepas akad nikah boleh bersama, maka bersama itu menjadi sebab kepada wujudnya baby. Tetapi tak semestinya. Kan ada juga orang yang kahwin tapi tidak dikurniakan anak. Jadi wujudnya anak bagi seseorang itu asalnya sesuatu yang seimbang, antara ada ataupun tidak ada. Adapun wujud Allah tidak demikian. Dia bukan
Allah mungkin ada, mungkin tak ada, ataupun Allah mustahil ada, tidak. Allah wajibul wujud. Dalam erti akal tidak dapat menggambarkan tidak adanya Allah Ta'ala dalam kondisi apa pun, baik pada masa yang lalu, masa yang sedang sekarang ni, present, maupun masa yang akan datang, future. Past, present and future. Slogan satu masa dulu, kini dan selama-lamanya. Tak adanya selama-lamanya makhluk ni. Masa binasa, ada masa rosak, ada masa jatuh, ada masa sebagainya. Tapi bila kita bercakap tentang Allah, memang selama-lamanya Allah wujud. Jadi dulu, kini dan selama-lamanya. Itu untuk Allah Ta'ala itu betul. Kalau untuk makhluk, tidak ada yang katanya selama-lama. Kullu man alaiha fan. Setiap yang atas muka bumi ini binasa. Jadi, baik masa yang telah berlalu, past, masa yang sedang dihadapi, present, maupun masa yang akan datang, future, Allah wujud. Sifat wujud ini hanya wajib bagi Allah sahaja. Bagi yang lain daripada Allah, sifat wujud itu jaiz. Ada juga yang lain daripada Allah itu sifat wujudnya itu mustahil. Kan hukum akal terbagi pada 3. Wajib, sesuatu yang akal tidak boleh terima, benda itu tidak ada. Mustahil, sesuatu yang akal tidak boleh terima, benda itu ada. Sementara jaiz adalah sesuatu yang akal boleh terima, ada ataupun tiada. Jadi yang wujud begitu. Ada yang wajib, ada yang mustahil, dan ada yang jaiz, yang harus. Yang wajibul wujud hanya Allah saja. Dan Allah dan segala sifat Allah lah, segala sifat kesempurnaan. Tetapi kalau misalnya kita kata sekutu bagi Allah, apa makna sekutu bagi Allah? Tuhan selain daripada Allah. Itu jawabnya, wujudnya Tuhan yang selain daripada Allah tu statusnya adalah mustahil. Demikian misalnya wujudnya anak Allah. Jadi anak Allah itu wujud anak, ya. Sebab kalau itulah kadang-kadang orang tidak faham kepentingan belajar tauhid pengajian sifat 20 ini. Ada orang kata menyusahkan lah Ustaz, banyaklah dia punya cerita dia. Ya, kalau belajar tauhid 3 senang, 3 je, rububiyah, uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Mari tauhid sifat 20 ni tentang sifat je dah 20. Itu yang wajib. Lagi nak campur yang mustahil dah jadi 40, nak campur dengan harus jadi 41. Belum sifat wajib mustahil harus pada Nabi sampai jadi 50. Belum pupas istighna iftiqar lagi, jadi panjang. Belum cerita ta'alluq lagi, ta'alluq inkisyaf lah, ta'alluq ta'yin lah, ta'alluq macam-macam lah, susah lah Ustaz. Jadi sebenarnya pengajian sifat 50 ini yang basic, yang fardu ain mudah saja. Yang fardu ain yang setiap orang kena tahu, kena yakin adalah tahu bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan mesti ada pada Allah. Dan maha suci Allah, makna Allah tidak bersifat dengan sebarang sifat kekurangan, ataupun dalam masa yang sama, maha suci Allah daripada menyerupai makhluk. Ya, selesailah. Itu saja yang kita perlu yakin untuk atas dasar fardu ain. Tapi yang kita belajar secara terperinci, yang dikatakan sifat kesempurnaan tu, yang asasnya apa dia, wujud, qidam, baqa, dan dengan segala ta'alluqnya dan sebagainya, ya. Jenis-jenisnya nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, itu adalah fardu kifayah. Tetapi fardu kifayah itu ada fungsinya. Bukan hanya kita kata fardu kifayah tu tak payah belajar. Tak, mesti ada orang yang tahu. Kerana ia boleh menolak syubhat. Contoh, saya pernah dengar diberitahu oleh orang, seorang ustaz ditanya oleh jamaah, Ustaz, kalau Allah berkehendak, kalau Allah nak, boleh tak Allah melahirkan anak? Jadi ustaz tu termenung. Kalau Allah nak, Allah maha berkehendak, Allah maha berkuasa. Jadi jawab dia, ya kalau Allah nak, boleh saja. Padahal jawapan demikian bercanggah dengan akidah. Kenapa? Kerana dia tidak pergi kepada pendetailan. Kalau dia orang awam, orang biasa, tak apa. Tetapi kalau dia orang ustaz, belajar, kadang orang tanya benda macam itu. Jadi kalau dia tak belajar, jadi jawapan itu bahaya. Jawapan itu boleh bawa kepada kufur.
mengatakan kalau Allah nak, Allah boleh melahirkan anak, itu jawapan yang boleh bawa kepada kufur. Puncanya kenapa? Kerana dia tidak belajar tentang apa yang dikatakan kudrah iradah itu, ia hanya bergantung dengan yang harus. Tidak ada ta'alluq, tidak ada skop kudrah dan iradah itu dengan yang mustahil ataupun yang wajib. Yang wajib apa? Zat Allah. Adakah Allah berkuasa menciptakan dirinya sendiri? Tak timbul. Kerana zat Allah itu wajibul wujud. Apa yang nak diciptakan? Bahkan mustahil dikatakan Allah mencipta zatnya sendiri. Kerana untuk menciptakan perlu wujud dahulu. Mana boleh sesuatu yang tak wujud menciptakan? Kalau memang dah wujud, apa perlu diwujudkan lagi? Apa perlu diciptakan lagi? Soalan itu sendiri dah tak logik. Nah, jadi Allah Ta'ala wajibul wujud. Maka tidak ta'aluk dengan kudrah, tidak ta'aluk dengan iradah. Sebab yang ta'aluk hanya jaiz, yang harus. Demikian yang mustahil juga tidak ta'aluk. Misalnya, anak Allah. Anak Allah itu mustahil. Kerana Tuhan selain daripada Allah itu mustahil. Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata. Kalaulah ada di langit dan bumi Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Kerana Tuhan maha berkuasa. Tentulah Tuhan masing-masing nak buat cara dia. Maka akhirnya binasa langit dan bumi ni sebab Tuhan masing-masing buat cara dia hancur. Tapi kalau dikatakan, mana tahu Ustaz, Tuhan mungkin mereka bincang dulu nak buat macam mana dunia ni. Kalau kena bincang, kena dapat persetujuan, kena musyarat, itu tandanya lemah. Maknanya tidak lulus apa yang Tuhan nak buat tu, kena bincang dengan Tuhan lain dahulu. Makanya Tuhan lebih pada satu mustahil. Maka bila Tuhan lebih pada satu mustahil, mengatakan Tuhan tu ada anak, mengatakan Tuhan lebih pada satu. Tak adalah Ustaz. Orang Kristian dia bukan kata Tuhan banyak, dia hanya kata Tuhan ada anak. Yalah. Takkan tak faham. Ni saya dekat luar rumah saya ni ada seekor kucing, bukan kucing saya bela tapi dia datang ya. Datang jadi kesian pula makhluk Allah bagi makan. Bila kita selalu bagi makan, dia selalu datang. Lepas tu saya nampak kucing ni, kucing betina. Lain macam perut dia ni besar sangat. Saya kata mengandung kot kucing ni. Pregnant kot kucing ni. Betul lah. Dalam beberapa hari lepas, 4-5 hari lepas agaknya, beranak dia. Agak-agak saudara-saudari lah. Anak apa yang keluar? Kucing yang datang kat rumah saya ni, dia beranak. Anak apa yang keluar? Soalan apa je tu Ustaz? Anak kucing lah. Memanglah. Kalau kucing beranak, anak kucing. Kalau lembu, anak lembu. Kalau kambing, anak kambing. Kalau Tuhan, anak Tuhan. Maka mengatakan Tuhan beranak, mengatakan ada Tuhan selain pada Allah. Itu mustahil. Dan oleh kerana mustahil, tidak masuk dalam skop kudrah. Maka soalan yang mengatakan kalau Allah berkehendak, boleh tak Allah melahirkan anak? Itu soalan yang tak betul. Lebih tak betul lagi, ustaz yang menjawab, kalau Allah berkehendak, boleh saja. Itu jawapan yang jahil. Dan jahil yang bermain di sempadan kekufuran. Kerana yang orang-orang Nasara menjadi kafir mereka adalah kerana mereka mengatakan Allah ada anak. Atau mengatakan Nabi Isa AS anak Allah. Itu mustahil. Jadi ada pun sifat Allah Ta'ala, wujud ini yang wajib hanya bagi Allah. Berbeza dengan wujudnya selain pada Allah. Kerana wujud yang selain pada Allah ni boleh ada, boleh tidak ada. Pasti kerana alasan dan sebab akibat. Ya. Kena ada sebab sesuatu. Ilahnya dijadikan oleh Allah. Sebabnya sebab kalau pokok, benih tu jatuh di bumi, ada airnya, ada cahaya mataharinya, lalu tumbuh pokok tersebut. Kalau manusia, ada perhubungan antara ibu dan ayah, lahir manusia tersebut. Itu cause and effect. Itu tidak berlaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saksikan wujudnya alam selain manusia, pohon-pohon, gunung, langit dan selainnya. Kita tidak akan dapat menggambarkan wujudnya alam tersebut tanpa wujudnya Allah. Kalau kita termenunglah sekejap, kalau kita ni hidup hanya fikir makan minum, hanya fikir pakaian saja, itu kita mungkin tak perasan tentang wujud Allah ini. Walaupun kalau kita fikirkan obvious, sangat jelas wujud Allah Ta'ala ni bila kita mematikan kepada alam. Tapi ada setengah orang dia tak fikir benda macam tu. Dia hanya fikir, wah ni dah dekat separuh puasa ni, ni dah dapat PKP bersyarat ni, terus keluar beratur beramai-ramai cari baju raya. Jadi mungkin dia tak sempat nak fikirlah tentang wujudan Allah. Tapi kalau kita berfikir sejenak, pasti tidak akan tergambar alam ini wujud dengan sendiri. Alangkan kita kata sebatang pen, kita tak boleh kata wujud dengan sendiri.
satu kotak name card tidak wujud dengan sendiri. Apa lagi ada atas meja ni, nail clipper, siapalah letak sini, tak akan wujud dengan sendiri. Jadi kalau benda yang kecil-kecil sebegini yang tidak begitu complicated, tidak begitu canggih pun tidak boleh wujud dengan sendiri, takkanlah alam yang semesta yang begini hebat wujud dengan sendiri. Kita lihat misalnya manusia sendiri daripada setitis air mani saja boleh jadi manusia. Bercantum antara sperma dengan ovum, dalam proses dalam rahim akhirnya jadi manusia. Dan manusia pula unik. Setiap manusia itu ada DNA yang tersendiri ataupun ada cap jari yang tersendiri. Sebab itu kita ada biometrik yang mana kita hanya letak cap jari dan dia akan dapat detect kita itu adalah kita. Cap jari ini bukan kita yang ciptakan. Jadi keunikan cap jari ini takkanlah terjadi dengan sendiri. Bukan satu atau dua manusia, bukan ratusan manusia, bukan ribuan manusia, bukan jutaan, bahkan trilion manusia. Tidak ada dua manusia yang cap jari ini exactly sama. Jadi, adakah boleh diterima dengan akal yang sihat? Ciptaan yang sebegitu canggih, yang sebegitu unik, terjadi dengan sendiri, mustahil. Kalau kita lihat reban ayam pun. Reban ayam bukannya canggih sangat. Ada atap penutup, ada dinding, lebih kurang ada tangga senang yang nak naik. Pun kalau orang cakap reban ayam tu tak ada orang buat, jadi sendiri, kita akan tergelak. Kita kata, tak payah kelakar lah, kita kata. Tak akanlah reban ayam jadi sendiri. Lebih lagi kalau rumah yang canggih, yang ada sistem dia, sistem solar dia, sistem apa, automatik ini, auto ini, takkan dah tercipta dengan sendiri. Secanggih-canggih rumah apa pun tidak secanggih sistem alam ini. Dengan sistem tumbuhannya, dengan sistem gunungnya, dengan sistem buminya, dengan sistem lautnya, dengan sistem udaranya, maka pasti akal itu tidak boleh menerima bahawa segala-galanya wujud dengan sendiri. Kita tidak dapat menggambarkan wujudnya alam tersebut tanpa wujudnya Allah. Alam tidak mampu menciptakan dirinya sendiri. Itu pasti. Tengoklah apa yang wujud atas alam ni. Namakan satu yang wujud atas alam ni yang menciptakan diri dia sendiri. Namakan satu saja. Dia menciptakan diri dia sendiri. Tak ada. Harta yang kita katakan manusia yang bijak, yang hebat ni pun manusia tidak akan mencipta diri dia sendiri. Dan juga tidak mampu menciptakan alam lain selain daripada dirinya. Sebab tu saya katakan tadi. Kita katakan orang menciptakan pen, menciptakan handphone, orang menciptakan apa lagi, jam, menciptakan jam. Itu adalah penggunaan kalimah cipta secara longgar, secara tajawuz. Kalau kita secara strict, secara betul-betul nak define, tidak ada yang menciptakan. Kerana benda ni sudah wujud, hanya kita proses saja. Dia telah mencipta sebuku roti. Mana ada? Gandum tu dah wujud. Dia pun tak tahu macam mana, dia hanya tanam, tumbuh, ada proses, ada apa jadi gandum, ada proses lagi jadi roti. Dan roti itu dibakar atau dia apa, tapi benda tu memang bukan dia yang ciptakan. Benda tu telah sedia ada. Jadi kalau demikian, oleh kerana alam ini tidak mencipta dirinya sendiri, bahkan alam juga tidak mampu mencipta alam, maka pasti di sana ada Tuhan yang menciptakan. Dan wujudnya Allah tidak bersandar pada alasan dan sebab akibat. Apabila kita melihat seorang manusia, maka kita akan berkata wujudnya orang ini sebab dia ada, sebab wujudnya kedua orang tuanya. Maknanya hubungan suami isteri antara kedua ibu bapanya itu adalah sebab wujudnya manusia tersebut. Ini nisbah kepada manusia. Apabila kita menyaksikan sebuah pohon, sebatang pohon, betul lah, sebatang pohon, betul ya. Sebuah pohon macam tak kena pula ya. Sebuah buku, sebuah kereta, sebatang pohon, sebatang pokok, betul lah. Pohon ni pokok kan. Maka kita akan berkata wujudnya pohon ini kerana wujudnya benih pohon tersebut. Jadi pohon ini pasti dia ada benih dia, ataupun setengah pohon dia. Pelik juga, dulu ingat masa sekolah-sekolah, ada satu jenis pohon tu, apa dah nama pohon tu ya, cikgu suruh ambil daun dia letak dalam buku. Ingat tak? Dalam sekolah rendah dulu, ambil daun letak dalam buku. Lepas tu lepas beberapa hari tumbuh akar daripada daun tu. Tapi secara umumnya kebanyakan pohon adalah daripada benih.
ikutlah, dia pasti ada dia punya apa, sama dia melalui apa, tunas dia, melalui daun dia, melalui apa, pasti dia tu akan ada sesuatu. Tapi yang general, kalau pokok adalah benih dia. Sedangkan wujudnya kedua orang tua dan benih kembali pada sebab lain. Demikian pula seterusnya. Pertama kita nampak satu orang, kita kata orang ni wujud ni sebab mak ayah dia lah dulu. Kalau mak ayah dia tak bersama, tak adalah dia wujud. Okey. Habis mak ayah dia, adakah mak ayah dia mencipta diri mereka sendiri? Tak juga. Mak ayah dia pun wujud disebabkan tok nenek dia dulu pernah bersama. Dan tok nenek dia wujud, seterusnya. Jadi dia tak akan jadi infinity. Bila kalau kita tak percaya kepada Tuhan, makna kita cuba percaya kepada sesuatu yang mustahil. Makna sebab itu akan jadi infinity. Dia wujud sebabnya mak ayah dia bersama. Mak ayah dia wujud sebab tok nenek dia bersama. Tok nenek dia wujud sebab moyang apa bersama, dan seterusnya. Takkan benda itu. Makanya kalau kita tak percaya kepada kewujudan Tuhan, kita akan percaya pada sesuatu yang mustahil, iaitu kita percaya kepada kewujudan yang infinity, yang nisbah pada makhluk ini mustahil lah. Macam itu. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala wajib memiliki sifat wujud, yakni ada, maka mustahil memiliki sifat kebalikannya, sifat yang lawannya itu mustahil, iaitu adam. Jadi kalau wujud itu wajib, maka adam itu mustahil. Senang saja sebab dia lawan. Tapi ada juga orang yang saya pernah dengar lah ceramah dia di surau. Dia macam anti lah pada pengajian sifat 20. Jadi dia buat main-main lah. Dia kata dia ni mu'allaf, masuk Islam. Alhamdulillah lah masuk Islam. Tapi dia mungkin salah faham. Dia kata dulu masa dia mula-mula masuk Islam, dia belajar sifat 20 katanya. Tapi masa dia belajar sifat 20 tu, dia ajarlah Allah wujud, artinya ada, lawannya tiada. Jadi dia kata, dia nak perlilah pengajian sifat 20 ni, dia kata ingatkan, dia faham Tuhan tu wujud, lepas tu lawan-lawan Tuhan pun jadi tak wujud dah. Tuhan tu asalnya ada, lawan-lawan jadi tiada. Itu kan tak cerdik sangatlah kan. Itu hanya masalah bahasa saja. Lawan di situ bukan maknanya fight. Lawan di situ maknanya antonym. Wujud, lawannya apa? Tak wujud. Tak wujud itulah dikatakan adam, tiada. Jadi bukan bererti wujud kemudian Tuhan tu lawan, tak lawan dengan siapa. Kemudian lepas Tuhan berlawan, Tuhan dah tak wujud. Itu saya rasa something wrong lah dengan cara pemikiran orang tersebut, ataupun kebolehan bahasanya sangat teruk lah. Bukan itu maksudnya. Maknanya kalau Allah wujud, takkan Allah tidak wujud. Itu namanya lawan, mustahil. Kalau ada orang yang bertanya, apa dalil wujudnya Allah? Maka para ulama memberikan jawapan yang berbeza-beza, dan semua jawapan ini sebenarnya tidak boleh dibantah. Berikut ini adalah beberapa contoh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama dengan pendekatan yang berbeza-beza. Tetapi semuanya walaupun pendekatan berbeza-beza. Sebab itu yang mereka kadang tak faham. Kamu ni mazhab Syafi'i, kenapa akidah ikut Asy'ari? Kenapa akidah tak ikut Imam Syafi'i? Ialah sekarang ni beza ke akidah Imam Syafi'i dan akidah Imam Asy'ari? Adakah Imam Syafi'i berakidah Tuhan tak wujud? Kalau Imam Syafi'i berakidah Tuhan wujud, itulah akidah Imam Asy'ari. Adakah Imam Syafi'i berakidah Allah wujud selepas tak wujud? Maknanya Allah asalnya tak wujud, lama lepas tu barulah Allah wujud. Adakah demikian akidah Imam Syafi'i? Kalau Imam Syafi'i berakidah bahawa Allah wujud tanpa ada permulaan, itulah akidah Imam Abu Hasan Asy'ari. Adakah Imam Syafi'i berakidah bahawa Allah wujud kemudian tidak? Imam Syafi'i jelas berakidah bahawa Allah wujud dan tidak akan binasa. Itulah akidah Imam Abu Hasan Asy'ari. Adakah Imam Syafi'i berakidah bahawa Allah Ta'ala wujud sama saja seperti makhluk? Tidak. Itulah Imam Syafi'i sebagai satu orang alim ahli sunnah wal jamaah berakidah bahawa Allah tidak sama seperti makhluk. Itu yang jelas daripada Quran dan hadis. Adakah Imam Syafi'i
berakidah bahawa Allah berhajat kepada makhluk, tak kisahlah berhajat kepada manusia kah, berhajat kepada malaikat kah, berhajat kepada langit kah, berhajat kepada bumi kah, berhajat kepada arash kah, berhajat kepada apa, adakah Allah berhajat perlu kepada makhluk? Tentulah Imam Syafi'i sebagai orang yang alim dalam akidah dan juga dalam fiqh berakidah bahawa Allah SWT ghaniyun anil alamin. Allah Ta'ala terkaya, yang ini tidak berhajat kepada alam. Ada sebut nama orang macam kena cerita saya. Baik, jadi kalau kita bilanglah satu persatu daripada sifat 20 yang dipelajari oleh Asy'ariyah, adakah Imam Syafi'i berakidah berbeza? Itu persoalan yang mereka tak jawab. Mereka hanya perli saja. Kamu ni mazhab je Syafi'i, tapi akidah Asy'ari. Soalannya, adakah akidah Imam Asy'ari berbeza dengan akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Jadi ini masalah yang berlaku dalam pemikiran sebahagian daripada umat Islam sekarang, menyangkakan bahawa akidah ulama-ulama kita itu berbeza. Mereka hanya berbeza pendekatan. Inilah contohnya dalam menjawab apa dalil Allah tu wujud. Ulama membawa banyak pendekatan, tapi semua pendekatan itu menyimpulkan kepada akidah yang sama, iaitu menyimpulkan kepada akidah bahawa Allah wujud. Jadi tak masalah pada pendekatan. Yang penting membawa kepada natijah yang sama, iaitu natijah yang selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Pertama, ilmu pengetahuan dan pengamatan menetapkan bahawa alam raya beserta seluruh peristiwa di dalamnya yang terus berlangsung adalah perkara yang sebelumnya tidak ada dan kemudian ada. Ini yang kita perhatikan. Alam ini asalnya tidak ada, kemudian ada. Kita ambil lah isu yang tengah hangat sekarang, COVID-19. Baru je ada ni, coronavirus ni. Sebelum ni tak pernah dengar pun. Kalau ada pun dalam bentuk yang lain, yang tidak berfungsi sebagaimana yang dia berfungsi sekarang. Jadi baru adalah. In fact, PKP ni pun, seingat saya lah sepanjang saya hidup, setengah abad dah ni, kurang lebih. First time lah saya alami PKP macam ni. Ada arahan tak boleh keluar rumah dan sebagainya, ada arahan macam ni. So dia ada something yang sebelumnya tak ada, kemudian baru ada. Apa saja, baik benda yang hidup, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, ataupun benda yang kaku, mati, seperti kotak ni, asalnya tak ada ni, kemudian baru ada. Jadi kita akan lihat bahawa seluruh peristiwa di dalamnya yang terus berlangsung adalah perkara yang sebelumnya tidak ada dan kemudiannya baru ada. Maka setiap sesuatu yang asalnya tidak ada tetapi kemudian baru ada, pasti ada pencipta yang mengadakannya. Pencipta tersebut mestilah memiliki sifat-sifat yang menjadikannya mampu untuk melakukan penciptaan. Jadi sudah pastilah pencipta tersebut adalah azali, tidak ada permulaan. Kerana apa? Kerana kalau yang ada permulaan, dia akan berhajat kepada yang menciptakan dia. Itu saja ceritanya. Setiap sesuatu yang dahulunya tak ada, itu maknanya ada permulaan. Ada permulaan ni maksudnya asalnya tak ada. Dan kemudian baru ada. Jadi setiap sesuatu yang begitulah sifatnya, asalnya tidak ada, kemudian baru ada, sudah pasti memerlukan kepada yang mengadakan dia. Bila memerlukan kepada yang mengadakan, maknanya dia tidak boleh menciptakan. Jadi oleh itu, pasti alam ni, oleh kerana alam ini sendiri asalnya tidak ada, kemudian baru ada, pasti ada di sana pencipta yang tidak diciptakan. Sudah pasti pencipta tersebut bersifat azali, tidak ada permulaan. Dan pastilah pencipta tersebut bukan sesuatu yang baru, yang didahului oleh tiada. Kerana kalau pencipta tersebut adalah sesuatu yang baru, maka akan memerlukan pula kepada sesuatu yang menciptakan. Dan yang ini seperti ini disebut dengan dalil kausalitas atau by causation, sebab musabab. Dia akan, itu saya sebutkan tadi, dia akan jadi infinity. Bila yang mencipta itu pun asalnya tak ada, dia akan memerlukan kepada yang menciptakan dia.
Habis yang menciptakan dia, itulah kita katakan Tuhan. Tuhan itu tidak ada yang menciptakan dia. Maka oleh kerana Tuhan tidak ada yang menciptakan dia, Tuhan wujud tanpa ada permulaan. Itu kita nak faham konsep wujud Allah Ta'ala. Yang kedua, ini cara kedua. Tapi natijah sama. Ilmu pengetahuan dan pengamatan yang terus berlangsung menetapkan bahawa semua yang ada di alam raya ini merupakan sesuatu yang sempurna. Kesempurnaannya sudah pasti bukan dari dirinya. Maknanya kita lihat manusia itu sempurna bentuknya sebagai manusia. Binatang sempurna dia sebagai binatang. Tumbuh-tumbuhan sempurna dia sebagai tumbuh-tumbuhan. Maka dan dia bukan menyempurnakan diri dia sendiri. Sebab itu ada kalanya ditunjukkan bahawa nak menunjukkan bahawa kesempurnaan itu bukan daripada manusia, ada kalanya manusia itu cacat. Kan ada manusia yang lahir dalam keadaan cacat. Mungkin buta, mungkin pekak, mungkin tak ada tangan, mungkin tak ada kaki. Jadi, bila berlaku perkara macam itu, ini menjadi bukti bahawa kesempurnaan yang ada pada manusia, manusia itu mata, ada telinga, ada berfungsi elok semuanya, tangan ada, jari semua cukup, ya. Maknanya bukan dia menciptakan kesempurnaan itu. Kerana kalau memang manusia yang menciptakan kesempurnaan, pasti tidak ada orang yang cacat. Siapa yang nak diri dia cacat? Kan ada lagu zaman dahulu apa? Tidak ku minta lahir ke dunia, tidak ku pinta cacat begini, lebih kurang macam itulah dia punya lirik dia. Jadi manusia diciptakan tu kan sempurna. Tapi yang pasti dia tidak menciptakan kesempurnaan dia. Bukti ada juga manusia yang tak sempurna. Cacatnya, kakinya tak ada, tangannya tak ada, atau hidungnya macam mana, mulutnya macam mana, ya. Padahal mustahil dia memilih untuk jadi cacat. Mustahil dia memilih untuk jadi hodoh. Mustahil dia memilih untuk tak ada tangan. Jadi, menunjukkan bahawa kesempurnaan ini ada yang menyempurnakan dia. Kesempurnaannya sudah pasti bukan dari dirinya. Berarti hal tersebut menunjukkan entiti ada di sana zat yang maha sempurna, yang membentuk pada kejadiannya yang sempurna. Kita perhatikan ratusan ribu fenomena alam yang mempersilahkan dirinya untuk diteliti sehingga akhirnya terungkap banyak aspek menakjubkan dalam kesempurnaannya menurut para peneliti, pengkaji. Adalah sesuatu hal yang menunjukkan bahawa ada sesuatu yang maha sempurna dan tidak kelihatan oleh pandangan. Kita tengok je sistem badan kita kan. Kadang benda tu nampak lekeh je. Bulu hidung lah misalnya. Bulu hidung ni nampak satu benda yang lekeh. Lebih-lebih lagi kalau dia terkeluar. Kan? Kadang-kadang kita sembang dengan orang, kita tak sedap. Aku nak cakap macam tak sedap. Tapi kalau kita tak cakap, kita tak tahan tengok. Sebab bulu hidung dia terkeluar. Kita rasa tak selesa. Jadi bulu hidung ni, satu benda yang kita tengok lekeh ataupun macam kotor pun dia juga. Padahal ada dalam hidung kita apa yang kotornya. Tapi kita rasa jijik lah kalau orang bulu hidung terkeluar lagi pula lah na'udzubillah kalau minum air yang ada biji selasih tu, lekat pula biji selasih kat bulu hidung dia, nampak jijik betul. Tapi sistem tu sebenarnya canggih. Bulu hidung itulah yang berfungsi untuk menapis habuk-habuk. Demikian juga kening kita ada fungsinya, bulu mata kita ada fungsinya, kulit kita ada fungsinya, ruang-ruang norma kita, berpeluhnya kita ada fungsi dia. Jadi kalau kita perhatikan, pasti ada yang zat yang maha sempurna yang menciptakan kesempurnaan ini dan tidak kelihatan oleh pandangan, yang menciptakan semuanya dengan sempurna dengan pengetahuan dan kebijaksanaannya dan mengatur berbagai peristiwa yang terjadi dengan kekuasaannya. Dalil seperti ini disebut dengan dalil kesempurnaan penciptaan alam. Ini metod yang kedua. Tapi dia membawa kepada keyakinan bahawa Allah wujud. Sebab tu kita kata, jangan heran kalau metod Imam Syafi'i tak sama dengan metod Imam Abu Hasan Asy'ari, tak sama dengan metod Imam Ahmad bin Hanbal, tak sama dengan metod Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tapi kesemuanya membawa kepada natijah yang sama, keimanan yang sama, akidah tanzih, mensucikan Allah Ta'ala daripada kekurangan dan mensucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk. Yang ketiga, mungkin yang terakhir malam ini, ketiga maknanya apa? Pendekatan yang ketiga. Tapi natijah sama.
Ketiga, pengamatan yang terus berlangsung terhadap berbagai hal yang ada di dunia ini menetapkan bahawa pertolongan merupakan salah satu ciri khas yang menonjol di dalamnya. Kita dapati setiap ada keperluan satu komuniti kehidupan di dunia ini, pasti ada sesuatu yang memenuhinya dan menunaikan keinginannya dengan kondisi yang paling sempurna. Setiap ada tumbuhan atau haiwan memerlukan makanan pokok, pasti ada makanan pokok yang sesuai dengannya dalam kondisi yang paling baik dan sempurna. Misalnya binatang ni dia perlu pada rumput, maka ada makhluk yang namanya rumput. Ada haiwan ni dia perlukan pada buah-buahan. Ada di sana buah-buahan yang sesuai dengan ni. Tapi ada yang tak sesuai. Misalnya kalau kita katakan lembu. Lembu dia perlu kepada rumput. Maka dia tak sesuai dengan diberi makan daging. Katanya dahulu ada penyakit lembu gila di mana tu? Mad cow disease. Katanya kerana lembu tu diberi makanan yang bercampur dengan bahan berunsur daging ataupun protein dicampurkan sekali. Jadi tak sesuai dengan keadaan dia. Tapi kalau dibiarkan dalam keadaan yang natural, setiap yang memerlukan tu dia ada keperluan yang sesuai dengan dia. Jadi binatang pun juga begitu. Kadang kita tengoklah kesiannya rusa kena makan dengan harimau. Tapi kalau kita tengok dari segi keseimbangan alam, kalau rusa tidak dimakan oleh harimau, maka rusa akan jadi terlampau banyak. Dan dia akan mungkin akan menyebabkan dia memakan pokok terlampau banyak. Bila pokok dah tak ada, dia akan menyebabkan ketidakseimbangan kepada ekosistem alam ini dari segi suhu dan sebagainya, oksigen dan sebagainya. Kita nampak macam kesian pula singa ni, rusa ni kena makan dengan singa atau dengan harimau. Tapi rupanya dia satu sistem yang saling memenuhi keperluan. Jadi bila sistem ni saling memenuhi keperluan, pasti ada sesuatu yang menentukan. Setiap makhluk hidup yang memerlukan panas, dingin dan bahaya, pasti ada sesuatu yang dapat memenuhi keperluannya dengan kondisi yang paling bagus dan sempurna. Ada yang selimut semula jadi dalam bentuk bulu-buluan yang tebal. Ada yang selimut yang diambil daripada bahan yang lain. Maka setiap keinginan kepada kenyamanan, kemewahan dan kesenangan dan juga keindahan, pasti di dunia ini ada sesuatu yang dapat memenuhi keinginannya. Hal ini terjadi kepada sesiapa sahaja. Setiap ada penyakit, pasti ada ubat. Tinggal jumpa atau tak jumpa lagi. Ini macam COVID-19 ni pasti ada ubat dia. Ada orang teori daun semambu, ada orang teori rebus halia, rebus kunyit. Ya, itu wallahualam lah. Itu hanya dari segi teori mungkin. Tapi dari segi adatnya, cubalah dulu. Jadi ke tak jadi? Memang sembuh ke penyakit tu? Dah jumpa ke belum? Tapi pasti ada ubat. Setiap energi pasti ada kekuatan yang mengimbangi. Ini kalau kita belajar fizik kan, dia ada tenaga yang bertentangan. Kalau kita tolak dinding tu, sekuat mana tenaga kita menolak dinding, ada tenaga yang sama menyeimbangi. Jadi semua ini selama tidak ada ketentuan Allah yang berkehendak lain daripada itu, maka demikian terjadi dalam banyak hal yang tidak dapat dihitung. Semua ini merupakan macam satu pertolongan yang sempurna. Ada benda yang memenuhi. Maka pertolongan yang sempurna merupakan sifat yang dimiliki oleh yang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan dan kasih sayang. Ini adalah sifat-sifat yang maha mengetahui, maha bijaksana, lagi maha penyayang, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ini disebut sebagai dalil pertolongan ataupun inayah. Jadi 4 approach malam ni untuk menjawab apa dalil Allah tu wujud. Saya ringkaskan. Yang pertama, alam ini semuanya ada bersebab. Maknanya dia tidak mencipta diri dia sendiri daripada sesuatu kepada sesuatu kepada sesuatu. Maka menunjukkan kepada Sang Pencipta. Yang kedua, yang pertama tadi, alam ini asalnya tidak ada. Apa sahajalah makhluknya, peristiwanya asalnya tak ada. Kemudian baru ada, menunjukkan kepada ada Sang Pencipta yang mengadakan. Yang kedua, daripada sudut kesempurnaan, pasti ada yang menyempurnakan. Dan yang ketiga, daripada sudut pertolongan. Ada sahaja yang diatur-atur. Dah disetting lah. Yang ini untuk apa, yang ini untuk apa, yang untuk apa. Ini menunjukkan kepada wujudnya yang maha mengetahui, yang maha mengatur,
yang maha bijaksana. Nah, jadi itu sudah 3 pendekatan, tapi natijahnya semua membawa kepada keyakinan tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada malam besok dengan pendekatan yang keempat dan juga yang kelima, dan siapa tahu mungkin walaupun dalam kitab ini hanya ceritakan 5 pendekatan, mungkin Allah kurniakan kepada kita kefahaman untuk kita menerangkan pendekatan-pendekatan yang lain. Apapun pendekatan membawa kepada keyakinan tentang sifat wajib yang pertama bagi Allah, iaitu wujud. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana min nuri hidayatika kama natarallahu bi nuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.